Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, murid-murid, hari ini kita akan teruskan dengan pembelajaran subjek Akhlak Islamiah. Okey, Akhlak Islamiah tahun 2 lah. Okey. Tajuk masih lagi dengan tajuk Adab Belajar. Okey, pada tarikh hari inilah 30 September 2021 Khamis. Okey. Jom kita tengok apa yang kita belajar dalam tajuk adab belajar. Minggu ni kita akan belajar berkaitan dengan kebaikan menjaga adab belajar. Bila kita menjaga adab ketika belajar, kita hormat guru, kita beri fokus ke apa semua tu kan? Apa yang akan kita dapat? Apa yang kita dapat? Murid-murid nak tahu ke tak? Nak tahu? Jom kita dengar. Okey, yang pertama adalah mudah memahami pelbagai perkara yang dipelajari. Bila kita fokus adab ketika belajar, mesti memberi sepenuh tumpuan kepada guru ketika mengajar, betul? Bila kita beri sepenuh perhatian, kebaikan yang akan kita dapat adalah mudah memahami pelbagai perkara yang dipelajari. Bila kita beri sepenuh tumpuan, kita akan mudah memahami apa yang akan kita belajar. Okey, yang kedua, dicontohi oleh masyarakat. Kita akan dicontohi oleh masyarakat lah. Okey, bila adab ketika belajar ni, kita mesti menghormati guru. Bila pelajar lain tengok, oh baguslah Adam Darwish ni, baguslah Dalisha Amani ni, dia menghormati guru ketika guru masuk. Maksudnya bangun sebagai menghormati guru, betul? Jadi dicontohi oleh masyarakat lah, dicontohi oleh pelajar lain. Itu kebaikan ketika kita menjaga adab belajar. Okey, yang ketiga, dapat mengajar mereka yang kurang faham. Kebaikan lagi ketika kita menjaga adab ketika belajar ni, mana kata tadi, adab ketika belajar kita mesti memberi sepenuh tumpuan ketika muallim mengajar, betul? Bila kita dah beri tumpuan, kita pun faham apa yang dia ajar. Lepas tu, kita dapat mengajar mereka yang kurang faham. Itu kelebihan, kebaikan ketika menjaga adab belajar. Okay, yang keempat adalah mendapat pahala. Ni untuk akhirat. Kita jaga adab ketika belajar, kita akan dapat pahala dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, yang kelima adalah menjadi manusia yang berguna di dunia dan di akhirat. Bila kita dah jaga adab ketika belajar ni, kebaikan yang kita dapat, kita boleh gunakan apa yang kita belajar tu untuk menjadi manusia yang berguna di dunia dan di akhirat. Murid-murid kena ingat, kebaikan menjaga adab ketika belajar kita ada 5. Okey, seterusnya kita akan belajar lagi hari ini adalah berkaitan dengan akibat mengabaikan adab ketika belajar. Tadi kebaikan bila kita jaga adab ketika belajar. Ni akibat pula. Apa yang akan kita dapat bila kita abaikan adab ketika belajar? Okey, kalau masa belajar tu murid-murid tak bagi sepenuh perhatian pada apa yang muallim ajar, apa yang akan terjadi kepada murid-murid? Okey, yang pertama, selalu rugi. Sebab apa selalu rugi? Sebab bila tak bagi sepenuh tumpuan, kita tak akan dapatlah ilmu yang muallim dan muallimah ajar tu. Okey, yang kedua, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tak suka. Allah akan murka kepada orang yang tidak menjaga adab ketika belajar lah. Dia mengabaikan adab ketika belajar. Tidak duduk molek. Okey, yang ketiga,
Akibat mengabaikan adab ketika belajar. Yang ketiga, dipinggirkan oleh masyarakat. Sebab apa dipinggirkan? Maksudnya diabaikan, disisihkan, dijauhkan oleh masyarakat. Maksudnya kalau murid-murid duduk dalam kelas, masa nak belajar tu, murid-murid selalu mengganggu orang lain sehingga pelajar lain tidak dapat belajar dengan baik. Jadi, suka ke tak pelajar tu dengan kita? Mesti tak suka. Bila dia tidak suka, dia tidak akan kawan dengan kita. Okey, yang keempat, gagal dalam peperiksaan. Sebab apa gagal dalam peperiksaan murid-murid? Sebab tidak memberi sepenuh perhatian lah bila muallim dan muallim mengajar. Kalau bagi sepenuh perhatian, tidak main, kita akan dapat jawab soalan dalam peperiksaan. Okey, yang kelima, tercicir dalam pelajaran. Kita dah belajar, kita dah masuk bab adab belajar dah ni murid-murid. Adab belajar bab yang ke-6 dah. Betul tak? Okey, adab pelajaran yang ke-6 dah. Kalau murid-murid tak bagi sepenuh perhatian masa muallim mengajar dalam Google Meet, tak masuk Google Meet, tak tengok video muallim, akan tercicirlah dalam pelajaran. Apa yang muallim ajar, murid-murid tak akan ingat. Murid tak tahu. Sebab tak masuk Google Meet, kelas sekolah muallim, tak mari sekolah. Gitu. Kalau atas sebab-sebab tak ada masalah. Okey, yang seterusnya kerja sekolah murid-murid ni dalam buku teks dah. Dalam buku teks murid-murid, muka surat 49. Okey, pertama sekali dalam buku teks, muka surat 49, murid-murid boleh buka latihan 2. Okey, kita tengok. Suaikan mengikut pasangan yang sesuai berkenaan adab ketika belajar di bawah. Okey, kita ada kebaikan menjaga adab ketika belajar. Kita ada akibat mengabaikan adab ketika belajar. Okey, kita tengok yang pertama sekali. Siapa boleh baca ni? Dapat mengajar mereka yang kurang faham. Dapat mengajar mereka yang kurang faham ni kebaikan ke akibat? Okey, kita tengok jawapan dia. Jawapan dia adalah kebaikan menjaga adab ketika belajar. Kita dapat mengajar mereka yang kurang faham adalah kebaikan menjaga adab ketika belajar. Okey, yang kedua, mendapat pahala. Bila kita jaga adab ketika belajar, kita mesti dapat pahala. Okey, kebaikan juga. Tercicir dalam pelajaran. Saat ni baru muallim ajar kan? Tercicir dalam pelajaran adalah akibat mengabaikan adab ketika belajar. Warna hijau tu. Okey, dicontohi oleh masyarakat. Dicontohi oleh masyarakat ni adalah perkara yang baik. Perkara yang baik semestinya kebaikan menjaga adab ketika belajar lah. Okey, yang keempat, yang kelima, selalu rugi. Selalu rugi. Selalu rugi adalah sebahagian daripada akibat mengabaikan adab ketika belajar. Okey. Soalan yang last kali, yang keenam, gagal di dalam peperiksaan. Bila gagal di dalam peperiksaan ini adalah akibat mengabaikan adab ketika belajar. Okey, latihan yang kedua ini adalah dalam buku aktiviti murid-murid, buku warna hijau dah, muka surat 38. Boleh buka muka surat 38. Tengok latihan 4, tulis hari dulu, tulis tarikh dah. Hari Khamis, tarikh 30 September 2021. Okey, latihan 4, lengkapkan pernyataan di bawah mengikut kategori. Lengkapkan pernyataan di bawah mengikut kategori. Okey, kita ada 6 jawapan dekat sini. Okey, dia suruh asingkan mengikut kategori adab, kebaikan beradab ketika belajar. Dan kategori yang kedua, akibat mengabaikan adab belajar. Okey, yang pertama, dimarahi guru. Dimarahi guru ni kategori mana? Akibat ke kebaikan? Okey, akibat.
Yang kedua, berjaya dalam pelajaran. Berjaya dalam pelajaran termasuk dalam kategori kebaikan ke akibat? Kebaikan dah. Yang ketiga, susah menerima ilmu. Susah menerima ilmu ni tergolong dalam golongan akibat mengabaikan adab belajar. Yang keempat, disayangi guru dan rakan. Disayangi guru dan rakan ni adalah kebaikan ke akibat? Kebaikan beradab ketika belajar. Okey, yang kelima, menjadi murid yang berdisiplin. Kebaikan beradab ketika belajar. Yang keenam, dijauhi oleh masyarakat, oleh rakan. Ini adalah akibatlah mengabaikan adab ketika belajar. Okey, jadi murid-murid boleh selesaikan latihan yang muallim sediakan tu sekali dengan jawapan dah. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.